Dan kita nak bersama dengan seorang usahawan kunci. Kita nak tahu apa yang boleh kita lakukan kalau tanpa permintaan keinginan kita tapi terpaksa melalui episod seperti Safra tadi. Muhammad Herwan Zainul bersama saya di talian. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wan, anda punya kedai dekat mana, Wan? Saya dekat Gombak. Gombak, Gombak Beliut. Pertama, mungkin boleh diceritakan kenapa tombol pintu ni lama-lama kegunaan dia tu dia boleh menyebabkan orang terperangkap dan tak boleh buka tombol tu, Wan? Okey, antara satu faktor yang menyebabkan pintu tombol tu rosak, pertama kemungkinan bateri dalam tu rosak, antaranya dikarat ataupun tempat yang dekat lidah dia tu, dipanggil satu lock tu, yang menyebabkan lock tu dia berkarat, dan ada kemungkinan menyebabkan bila lama-lama kita menggunakan tombol tu, dia akan menyebabkan dia tak boleh nak buka. Tak boleh buka lah. Alright. Wan, apakah betul orang kata penggunaan tombol pintu yang bulat tu lebih bahaya berbanding tombol pintu yang ada, apa orang panggil itu, ada dia punya gagang tu kan? Apa level tu. Okey, dia sebenarnya tombol pintu, dia tengok dia punya, orang kata, jenis. Ada yang jenis yang kualiti yang baik lah. Kalau yang harga dia punya range tombol pintu, kalau kita beli yang harga dia bukan dalam RM10 ke RM20, dia punya ketahanan tombol tu mungkin tak tahan lama lah. Paling lama pun ketahanan dia dalam 6 bulan ke setahun. Jadi saya syorkan kalau nak beli tombol pintu yang baik, belilah dalam range dalam 30 ke 100 lah. Kerana kualiti yang baik lah. Buat pelaburan sedikitlah untuk keselamatan kita, ya. Fetri, bersama kita juga Hermawan, ialah Ahmad Fetri Yahya. Fetri, mungkin awak ada anak-anak kecil dan risau juga dengan kejadian seperti Safra berlaku, mungkin berfikir untuk menukar tombol pintu rumah anda mungkin? Jadi saya daripada seandainya yang berada dalam bilik itu ialah golongan yang minor. Jadi apa yang perlu kita lakukan, mungkin di bawah pintu tu dapat kita take care sesuatu ke? Apa arahan yang sesuai, dan juga mungkin macam mana nak bantu kalau tak ada kunci pada luar, yang kunci tu anak macam mana? Apa langkah sesuai? Anda jelas dengan soalan saya? Maknanya kalau tak ada kunci kedua. Betul. Tak ada kunci kedua. Okey. Kebiasaannya kalau tak ada kunci kedua, okey. Kebiasaannya kalau orang dia menggunakan kekerasan ataupun tolak pakai kaki, ataupun menggunakan kad ataupun skru. Tapi ada kebiasaannya ramai yang berjaya. Benda tu. Tapi benda tu akan menyebabkan pintu rumah jadi rosak. Kalau contohnya kalau rumah tu rumah silver, jadi kalau kita menggunakan kekerasan atau akan menyebabkan pintu tu akan rosak. So kalau pintu rosak, jadi kita, orang yang menyewa tu kena gantilah. Jadi untuk mengelakkan contohnya kalau kunci kedua tak ada, jadi apa yang perlu saya syorkan, seeloknya jangan panik. Okey, jangan panik. So cepat-cepatlah call tukang kunci, seperti saya, One Locksmith. Cepat-cepat call, sebab kami kalau buka kalau tak ada kunci, kami buka tanpa merosakkan pintu. Itu dah. Baik. Jadi kalau kita nak jadi MacGyver dan cuba sendiri, memang sekianlah riwayat tombol pintu itu, ya? Ya, akan merosakkan pintu tu. Akan menyebabkan satu, badan kita akan rasa sakit. Satu, pintu tu akan jadi rosak. Jadi kemungkinan bila kita buat kekerasan ni, kemungkinan akan menyebabkan pintu tu akan boleh buka. Maknanya jadi, kecederaan kepada kita, Wan, Ya, betul. Jadi apa yang perlu saya syorkan, cepat-cepat call tukang kunci. Tukang kunci. Sebab kami tukang kunci pantang
apa kami pantang lah. Pantang untuk pecahkan pintu. Pecahkan tombol. Pecahkan pintu, kalau panggil tukang kunci dan pecahkan pintu tu kira ilmu kunci dia tak cukup lagi lah tu ya. Tak cukup lagi lah. Maknanya tak profesional lah. Kalau macam kita ke kami juga isu ni, Puan, di viral dulu kan, isu di mana ada yang masuk ke tandas awam ataupun tandas pejabat tapi tidak membawa telefon bimbit. Bila terkunci, lebih kurang 24 jam jugalah perangkat dalam bilik ataupun tandas kan. Jadi sebagai individu yang dunia mesra gadget ni, amat penting jugalah kita jangan cuai, jangan bersendiri kalau ke tempat yang mungkin terasa kesorangan ke, di tempat bangunan yang mungkin kosong kan. Bila kita masuk terkunci agak payah jugalah. Jadi teknologi sangat membantu untuk menyelamatkan diri. Sebab dalam kes itu dia tak bawa telefon. Apa komen, Puan? Okey, saya pernah ada kes yang macam ni. Yang ada satu pelanggan saya yang kebetulan masa tu dia terkunci dalam bilik air. So kebetulan masa tu dia punya kondo bila ada dia macam dia dengar ada suara orang menjerit. Suara menjerit. Kata tolong. Jadi bila customer tu menjerit minta tolong, jadi jiran tu dia dengar lah. So dia dengar, dia kontak jiran dia, tak angkat. Sebab tu telefon tu duduk dekat luar bilik lah, bilik air. Sebab dia turun dalam bilik air. So maknanya jiran dia macam dia call tak jawab. Lalas jiran ni dia tak panik. Dia kata dia pernah dulu ada ambil servis dengan kunci dengan saya. So di call saya, Wan, saya ada dengar ada orang jiran jerit minta tolong buka pintu. So dia call saya, terus saya buka pintu utama, lepas tu pintu bilik air. Alhamdulillah, mungkin perempuan ni dia menjerit. Dia menjerit, jadi itulah maknanya dia selamat untuk buka pintu lah. Itu cara saksi saya. So sebab apa, di dalam bilik air tu, kalau kita tengok, yang ada biasanya ada burus gigi, ada benda-benda yang, kalau ada benda-benda keras tu, insyaAllah, kalau kita cuba untuk usahakan untuk buka, kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tak berjaya. Kebiasaannya, biasanya bilik air yang terkunci tu, biasanya, dia punya, biasanya bentuk, kalau kita perhatikan, dia bentuk yang macam ni lah. Lidah ni. Lidah ni banyak problem. Kadang-kadang. Ini yang menyebabkan dekat bilik air tu, bila daripada orang yang duduk bilik air dia tak boleh buka, disebabkan ini. Dia disebabkan ini. Jadi tukang kunci paksa dekat ini lah. Ini. Baik. Saya rasa sekarang antara yang boleh saya nasihatkan kepada penonton-penonton ialah ada atau simpan nombor telefon tukang kunci juga. Cari di kawasan berdekatan ke. Terutamanya kalau dalam keadaan kebakaran. Tu yang kita risau juga tu. Dia terperangkap ke jadi benda. Contohnya mungkin dia nak mandi, dia tengah masak air ke. Kan tiba-tiba macam-macam kejadian na'udzubillah lah boleh berlaku. Jadi eloklah cari tukang kunci berdekatan, simpan nombornya dalam telefon dan untuk kita semua kalau ada kejadian jiran ke, kita tahu siapa yang nak cari. Sebelum tu saya nak tanya sikit. Apa kebiasaannya customer ni, pelanggan lah yang masalah kunci terkunci ni, kadang-kadang dia orang ni call bomber. Jadi bila call bomber ni, sekarang bomber ni banyak prosedur. Dia nak tanya kenapa, jadi melambatkan masa apa untuk datang ke tempat kejadian lah. Jadi biasanya tukang kunci ni bila dia orang call kami, terus kami datang. Itu kan. Itu kami punya lah. Tapi kalau bila call bomber ni dia banyak prosedur. Jadi lambat sikit masa untuk bergerak untuk pergi tempat kejadian lah. Jadi apa yang saya syorkan, call dulu tukang kunci. Tukang kunci. Jangan panik, call tukang kunci, cik boleh datang tak segera. InsyaAllah.
Dia akan usahakan datang secepat yang mungkin lah. Okey. Itu tips yang baik sekali. Saya nak ucapkan terima kasih kepada usahawan kunci kita, kedainya di Gombak, Muhammad Herwan Zainul, dan yang berada di sekitar Gombak, awak simpan nombor telefon Herwan ini. Saya jaga. Baik, nombornya 0123456789. Jadi saya ulangi sekali lagi di kawasan Gombak lah, 0123456789. Simpan nombor ini dan senang supaya anda boleh dapatkan hikmat. Inilah kalau ada kejadian kecemasan ini.